Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, selamat pagi, salam subuh. Bersama dengan saya Umar Aziz dalam perkongsian hadis, di mana kita akan berkongsi hadis daripada kitab Riyadhus Salihin yang telah dikumpulkan riwayat-riwayatnya oleh Imam An-Nawawi, Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Sebelum kita mulakan pertemuan kita, apa kata kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, serta tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Ahlan Kak Maskana, Bazid Aziz, Ummu Habibah bin Zainuddin, Zan Ahmad, Zuraida Sidi, Izzi Aish, Wan Muhammad Aswad, Nurmah Dola, Salili Moris, Nurul Hidayat, Laila Umar, Rudita binti Uthman, Ana Sukaimi, Princess Tengku Abdullah, Salili Morris, Nur Hilali Hussein, kemudian Nazifah Abdullah, Kak Nur Aini, Virta Delima, Suzi Faiza Antong, Aminah Hitam, Muhammad Badrul Syam, kemudian Nyimah Muharan, serta Siti Jamilah dan juga sahabat-sahabat yang lain. Lalu kita bertemu dalam perkongsian kitab Riyadhus Salihin, yang mana kepada sahabat-sahabat yang tidak ada kitab, kita telah pinkan di Telegram Kuliah Umar Aziz. Lalu saya mohon kepada sahabat yang tidak ada kitab, boleh buka Telegram Kuliah Umar Aziz pada bahagian yang paling atas yang telah saya pinkan. Tekan di situ, lalu akan membawa kepada kitab Riyadhus Salihin. Dan pada hari ini kita akan membaca daripada riwayat yang ke-6. Daripada riwayat yang ke-6. Maka jom kita baca dia punya sanad dan matan terlebih dahulu, yang mana di sini Imam Nawawi bawakan hadis-hadis ini di bawah tajuk ikhlas, niyah dan juga menghadirkan niat pada setiap percakapan, perbuatan dan keadaan, sama ada yang sembunyi ataupun yang jelas. Wa an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb bin Abd Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay Al-Qurashi Az-Zuhri radhiyallahu ta'ala an ahadil asharah al-mashhud lahum bil jannah radhiyallahu anhum qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'am hajjatul wada' min waja'in ishtadda bi faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi min al-waj'i ma tara wa ana dhu mal wa la yarithuni illa ibnatun li afa atasaddaqu bi thuluthi mali qala la qultu fa ash-shatru ya Rasulullah fa qala la qultu fa ath-thuluthu ya Rasulullah qala ath-thuluthu wa ath-thuluthu kathirun aw kabir innaka an tadhara warathataka aghniya khairun min an tadharahum 'ala yatakaffafuna an-nas wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'ala fi imra'atik. Qala faqultu ya Rasulullah
ukhallafu ba'da ashabi qal innaka lan tukhallafa fata'mal amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa izdatta bihi darajah wa rif'ah wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarru bika akharun Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim lakin al-ba'isu Sa'd bin Khawlah radhiyallahu ta'ala an yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah muttafaqun alaih. Lalu hadis ini adalah hadis yang sedikit panjang. Maka di sini kita nampak perawinya, kunyahnya adalah Abu Ishaq. Kita dah sebut berkali-kali bahawa kunyah adalah gelaran yang mana dimulakan selalunya dengan perkataan ab, ayah kepada seseorang, ataupun ibu kepada seseorang, ataupun ibnu, anak kepada seseorang. Dan tidak semestinya bahawa nama itu adalah kerana dia ayah kepada seseorang ataupun ibu kepada seseorang. Seperti mana Aisyah tidak mempunyai sebarang anak, namun kunyah beliau adalah Ummu Abdillah. Seperti mana Kabsyah, adik kepada Anas bin Malik, yang mana tidak mempunyai sebarang anak, tetapi Nabi panggil dia dengan gelaran Abu Umair. Lalu kunyah tidak semestinya mesti ada hubungan dengan nama tersebut, tetapi selalunya orang Arab berikan apabila ada anak dia yang pertama, yang lelaki, yang mana diberikan nama kunyah berdasarkan tersebut. Seperti mana Nabi SAW, kunyah baginda Nabi SAW adalah Abul Qasim, kerana anak baginda yang lelaki yang pertama adalah namanya Al-Qasim. Maka di sini Abu Ishaq, siapakah beliau? Beliau adalah sahabat yang kita kenal. Beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu nama dia panjang, kita boleh lihat Sa'ad bin Abi Waqqas. Abi Waqqas ayahnya, itu adalah kunyah ayah dia. Namun nama asal ayahnya adalah Malik. Sa'ad bin Malik ataupun lebih dikenali sebagai Sa'ad bin Abi Waqqas. Ahlan-ahlan kepada sahabat yang bersama, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, serta tag rakan-rakan yang lain. Lalu kepada yang baru join, kita sedang menggunakan kitab Riyadhus Salihin, dan saya harap sahabat-sahabat boleh bantu untuk maklumkan kalaulah saya tidak perasan di ruang komen yang bertanya pada hadis yang keberapa, muka surat yang keberapa. Kalaulah cetakan yang ada pada Telegram Kuliah Ummah Aziz, kita berada pada muka surat yang ke-12, riwayat yang ke-6. Lalu kita nampak namanya adalah panjang, dan kita ambil daripada penerangan bahawa beliau adalah salah satu daripada 10 orang yang diberikan kad kesaksian oleh baginda Nabi SAW, yang mana mereka akan memperoleh syurga radhiyallahu ta'ala anhum. Kita nak baca serba sedikit tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Walaupun kita biasa dengar tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, maka saya harap sahabat-sahabat catat poin-poin yang berikut. Lalu siapakah Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang mana Nabi SAW kumpulkan ibu bapa Nabi SAW untuk dia. Apakah maksud dia? Nabi SAW sebutkan untuk dia, fidaka abi wa ummi, aku tebus ibu aku dan ayahku untuk kamu. Lalu Nabi SAW kumpulkan ibu dan ayah baginda untuk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu dengan ucapan baginda, fidaka abi wa ummi. Sabda Nabi, aku tebus ibu dan ayahku untukmu. Lalu kemudian antara kelebihan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah bahawa beliau adalah orang yang mula-mula memanah dalam Islam. Wa huwa awwalu man rama bisahmin fi sabilillah. Orang yang mula-mula memanah di dalam Islam, melemparkan panah, melepaskan anak panah dalam Islam. Itu adalah kelebihan beliau. Dan beliau meninggal dunia, beliau meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Berapakah riwayat yang mana beliau nukilkan daripada Nabi yang sampai kepada kita? Kata para ulama hadis, beliau meriwayatkan daripada Nabi SAW sebanyak 200
hadis. 270 hadis. Walaupun ada pandangan-pandangan yang lain daripada itu. Lalu beliau meninggal dunia lebih kurang 7 mil daripada Madinah, di tempat yang bernama Aqiq. Lalu kemudian dibawa ke Madinah dan jenazah beliau telah disolatkan oleh Gubernur Madinah pada waktu itu, Marwan bin Hakam. Telah disolatkan oleh Marwan bin Hakam, dan beliau adalah orang Muhajirin yang terakhir meninggal dunia di Madinah. Adapun sahabat yang terakhir meninggal dunia di Madinah kita telah belajar secara keseluruhan. Tetapi secara khusus daripada kalangan Muhajirin, sahabat yang terakhir meninggal dunia di Madinah adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sahabat terakhir daripada kalangan Muhajirin yang meninggal dunia di Madinah, bila beliau meninggal dunia pada tahun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada tahun 58 Hijrah. Pada tahun 58 Hijrah. Lalu apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Lalu beliau salah seorang daripada Asyarah Mubasyarah, iaitu 10 orang yang Nabi saksikan akan masuk ke dalam syurga. Lalu kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang padaku untuk menjengukku, menziarahiku pada tahun Haji Wada'. Waktu itu dia sakit. Maka Nabi SAW datang ziarah dia. Nabi menjenguk dia. Pengajaran daripada ucapan ini, kata para ulama hadis, bagaimana tawaduknya Nabi SAW, akhlak mulia Nabi SAW, yang mana Nabi menziarah sahabat-sahabat baginda. Lalu Nabi, akhlak Nabi, tawaduk Nabi, bagaimana Nabi SAW menziarahi sahabat-sahabat baginda. Dan ini adalah akhlak luar biasa Nabi SAW. Bilakah peristiwa ini? Maka beliau sebutkan di sini, pada tahun Haji Wada'. Lalu Wada' ejaan dia adalah waw dal alif ain, Wada'. Lalu banyak orang dia kadang-kala keliru nak sebut Haji Wada' ataupun nak sebut Haji Wida'. Manakah yang betul? Maka di dalam di sini kita nampak bahawa sebenarnya boleh dengan dua-dua. Boleh dengan dua-dua. Selalunya orang akan sebut dengan bikasril waw, wida', Haji Wida'. Dan juga boleh juga dengan wada'. Lalu boleh dengan dua-dua. Yang selalunya orang Arab guna wida' berbaris bawah. Tetapi juga boleh disebut dengan perkataan wada', waw tersebut berbaris atas. Lalu tak salah nak sebut wada' dan juga tidak salah untuk menyebut wida'. Dan haji ini adalah haji yang berlaku pada tahun 10 Hijrah. Kenapakah dipanggil haji wada' ataupun wida'? Kerana pada tahun itu Nabi SAW seolah-olah mengungkapkan selamat tinggal kepada para sahabat, sebab 4 bulan selepas daripada itu baginda Nabi SAW wafat. Dan nama dia ada banyak nama yang lain. Ada memanggilnya sebagai Haji Balar, kerana Nabi ada bertanya ketika mana khutbah pada haji ini, adakah aku telah menyampaikan? Ala hal ballaghtu, ala hal ballaghtu. Dipanggil juga sebagai Haji Balar. Dikenali juga sebagai Haji Hajjatul Islam. Kenapa? Sebab pada tahun ini buat kali pertama hanya orang Islam yang menunaikan haji. Tidak ada lagi orang-orang yang bukan Islam menunaikan haji. Maka ini kata Sa'ad bin Abi Waqqas, baginda Nabi SAW telah menziarahiku pada tahun Haji Wada', yakni haji Nabi SAW yang terakhir, dan sebagai haji pamitan maksudnya perpisahan. Lalu kenapa Nabi SAW datang menziarahi beliau? Maka Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan kepada kita, kerana kesakitan yang menimpa diriku. Bahkan dalam setengah riwayat yang lain menyebut bahawa kesakitan yang seolah-olah menjadikan dia rasa untuk meninggal dunia. Maka pada waktu itu Nabi SAW datang kepadanya. Maka pada waktu itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kesakitanku ini telah
Allah telah mencapai sebagaimana keadaan yang Tuhan ketahui. Wahai Rasulullah, engkau sendiri lihat kesakitan yang mana telah menimpa aku. Maka di sini pada waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas dia berkata, engkau melihat keadaanku wahai Rasulullah. Daripada sini pengajaran dia kata para ulama hadis adalah bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas nampak seolah-olah mengadu, tetapi sebenarnya itu bukan mengadu. Sebab itu disebutkan di sini ketika mana Sa'ad bin Abi Waqqas mengadu tentang penyakit dia, maka di sini disebut jawazu dzikril marid ma yajiduh, maka harus untuk seorang yang sakit untuk pada waktu itu dia ceritakan tentang kesakitannya li gharadin sahih, dengan tujuan yang baik. Apakah antara tujuan yang baik? Antaranya seperti mana Sa'ad bin Abi Waqqas sebut, iaitu dia nak minta doa daripada Nabi SAW. Lalu tak ada masalah kalaulah niat itu betul untuk pada waktu itu ceritakan penyakit. Bukanlah itu dikira mengeluh. Apakah yang mana tak dibenarkan ataupun dikira makruh adalah ketika mana pada waktu itu mengeluh dan pada waktu itu menzahirkan tidak redha dengan ujian penyakit. Maka itu yang ditegur dalam hadis dan juga yang mana tidak dibenarkan. Akan tetapi macam Sa'ad dia sebut penyakit dia. Dia kata, wahai Rasulullah, engkau melihat keadaanku sebagaimana yang engkau lihat. Maka itu bukan mengeluh. Dia nak minta doa daripada Nabi SAW. Maka ketika mana dia sakit, dia risau dia akan meninggal dunia. Sebab itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Rasulullah, Tuhan boleh melihat keadaanku sedangkan aku adalah seorang yang mempunyai harta, seorang yang berharta. Wa ana zumal. Daripada sini juga kata para ulama hadis bahawa memiliki harta yang banyak bukanlah sesuatu yang tercela. Sebab Sa'ad bin Abi Waqqas dicerita pada Nabi yang dia seorang yang mempunyai banyak harta. Lalu beliau memang seorang yang kaya, bahkan ketika mana beliau meninggal dunia di istananya yang terletak di Aqiq, lebih kurang 7 mil, 7 batu daripada Madinah. Dalam riwayat disebut sebagai qasar, sebagai istana. Beliau memang seorang yang kaya. Maka sebab itulah disebutkan di sini dalilun ala ibahati jam'il mal, bahawa harus untuk mengumpulkan harta, untuk mempunyai harta yang banyak. Lalu disebut kepada Nabi, aku seorang yang banyak harta, yang mempunyai harta. Namun wahai Rasulullah, tiada yang mewarisi hartaku itu melainkan seorang puteriku sahaja. Daripada sudut ashabul furud, hanya puteriku sahaja. Para ulama hadis berbeza pendapat, siapakah nama puteri beliau yang beliau maksudkan pada waktu itu. Ada yang mengatakan namanya Aisyah. Namun Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala mengatakan namanya ataupun lebih dikenali wanita itu sebagai Ummul Hakam Al-Kubra. Ummul Hakam Al-Kubra. Lalu daripada sini kita nampak waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas hanya ada seorang anak pada tahun Haji Wada', walaupun selepas itu beliau mempunyai anak yang lain. Maka beliau sakit, beliau mengadu pada Nabi, beliau banyak harta, namun hanya ada seorang anak sahaja dan tidak ada anak yang lain, maka beliau ingin untuk sedekahkan harta dia. Sebab itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, bila diterangkan keadaan penyakit dia seperti mana yang Nabi lihat, diterangkan dia mempunyai harta yang banyak, namun hanya ada seorang anak perempuan. Maka dia berkata dengan Nabi SAW, maka sekiranya aku bersedekah dengan 2/3 hartaku, maka boleh tak wahai Rasulullah, daripada hartaku 1/3 cukup untuk anak perempuanku dan juga waris yang lain, isteriku dan lain-lain, tetapi 2/3 aku nak infakkan, 2/3 aku nak sedekahkan. Maka adakah Nabi SAW benarkan? Maka dalam riwayat kita nampak Nabi SAW bersabda tidak. La, qala la. Nabi berkata tidak. Nabi tidak benarkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu bukan isteri, lalu sebenarnya anak perempuan. Lalu disebut di situ anak perempuannya adalah Ummu Hakam Al-Kubra. Sebab dalam riwayat kita nampak dia cerita tentang anak perempuan dia. Lalu anak perempuannya adalah Ummu Hakam Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Maka dia minta 2/3. Kalau hartanya dibahagi 3, 2 bahagian itu dia nak sedekah.
Maka pada waktu itu Nabi SAW tidak benarkan. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, kalaulah tidak boleh, maka separuh wahai Rasulullah. Pun Nabi SAW tidak benarkan seperti mana yang kita lihat. Lalu dia berkata, separuh hartaku wahai Rasulullah. Maka baginda Nabi SAW tidak benarkan juga. Kenapa? Sebab ketika mana manusia itu berada pada waktu, berada pada keadaan sakit yang membawa kepada kematian, maka hakikatnya yang mempunyai hartanya adalah hanya 1/3. Wasiat ke, sedekah ke, hanya 1/3. Waktu sihat itu terpulang. Tapi pada waktu sakit yang membawa kepada kematian, maka waktu kita hidup lagi, harta itu dah menjadi milik orang lain. Allahu Akbar. Lalu daripada sini kita nampak, daripada perbincangan fiqh, waktu manusia itu hidup lagi, harta dia tak boleh uruskan sepenuhnya, hanya tinggal 1/3, baki dah menjadi milik pewaris. Lalu kalaulah seseorang itu berada dalam keadaan kesakitan yang mana boleh penyakit, yang mana boleh membawa kepada kematian, maka pada waktu itu dia nak bagi seluruh harta dia sedekah, maka pada waktu itu dah tak boleh. Hanya 1/3. Inilah yang mana kita nampak harta, yang mana harta ini dia tidak ikut kepada kita, walaupun kita yang kumpul dia, maka harta ini ketika mana kita masih hidup lagi, kita hanya tinggal 1/3 pada keadaan penyakit yang boleh membawa kematian. Apatah lagi bila kita meninggal dunia, harta akan ikut tuan dia yang baru. Maka daripada sini Nabi tidak benarkan. Maka bila 2/3 Nabi kata tidak, bila separuh Nabi kata tidak, maka dia berkata, qultu, aku berkata, wahai Rasulullah, kalaulah 1/3, kalaulah 1/3, 1/3 bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, as-thuluth was-thuluthu kathir atau kabir. Sabda Nabi SAW, Nabi bersabda, ya, 1/3 boleh, dan 1/3 itu pun sudah banyak ataupun sudah besar. Walaupun Nabi kata boleh, namun pada waktu itu Nabi SAW ingatkan, itu pun adalah banyak, 1/3 pun adalah banyak dan juga besar. Daripada ucapan Nabi, walaupun Nabi benarkan dia sedekah, walaupun Nabi benarkan dia wasiat 1/3, namun Nabi bersabda 1/3 pun besar dan 1/3 pun adalah banyak. Daripada sini pandangan para ulama hadis adalah jangan ataupun sebaiknya tidak wasiat sampai 1/3, kurang daripada 1/3. Sebab kenapa? Kita nak mati, memang waktu tu kita nak pahala, kita tak nak tinggalkan apa-apa. Waktu kita hidup, kenapa kita tak bagi? Waktu kita sayangkan harta, kenapa kita tak bagi? Tetapi kerana dah sakit, dah tak perlukan harta, pada waktu itu dah tahu usia tak panjang, maka waktu itu tak boleh. Dan sebab itu daripada ucapan Nabi, 1/3 boleh. Walaupun begitu, as-thuluthu kathir atau kabir, 1/3 itu adalah banyak dan 1/3 itu adalah besar. Maka sebahagian para ulama hadis menyebut, maka bila seorang itu nak wasiat, janganlah wasiat sampai 1/3. Walaupun 1/3 harus boleh, tetapi daripada ucapan Nabi yang 1/3 itu besar ataupun 1/3 itu banyak, maka waktu itu wasiatlah, sedekahlah kurang daripada 1/3 pada waktu ketika mana dia nak meninggal dunia. Jangan, bukan jangan, maka sebaiknya dia sedekahkan kurang daripada 1/3. Kerana waktu tu memang dia dah tak nak harta. Kalaulah dia memang bersedekah, pasti dia bersedekah waktu dia hidup. Waktu dia hidup, dia akan banyakkan sedekah. Maka Nabi SAW sebut begitu. Imam Syafi'i punya pandangan pada riwayat ini berbeza. Dalam kitab Dalilul Falihin dinukilkan pandangan Imam Syafi'i, maksud daripada ucapan Nabi wathuluthu kathir au kabir, bukanlah Nabi SAW tegur dia, tetapi maksud Nabi adalah wathuluthu kathir, 1/3 itu pun pahalanya besar, 1/3 itu pun pahalanya dah banyak. Maka ini adalah pandangan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, seperti mana yang dinukilkan dalam kitab Dalilul
falihin. Maka ini adalah antara dua pandangan. Apakah maksud 1/3 itu besar ataupun banyak? Makna yang pertama seperti mana kita lihat dalam terjemah. Namun, makna yang kedua dinukilkan daripada Imam Syafi'i dalam kitab Dalilul Falihin. Maksud banyak dan besar itu bukan harta itu, bukan wasiat itu. Maksud banyak dan besar itu adalah pahalanya. Seterusnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dia dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membetulkan mindset kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jikalau engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan mereka itu sebentar. Okey. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya jikalau engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya, maka itu adalah lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan alah, miskin, meminta-minta pada orang ramai. Maka Nabi SAW ingatkan dia, meninggalkan waris mempunyai harta lebih baik daripada meninggalkan waris dalam keadaan miskin, yang selepas kematian kamu mereka kena mendatangan, meminta dan mengharap pertolongan manusia. Kemudian Nabi SAW ingatkan juga, yang mana ini sebenarnya antara tajuk bab. Kenapa Imam Nawawi bawakan hadis ini dalam bab ini? Sabda Nabi SAW, sesungguhnya tiada sesuatu nafkah yang engkau berikan dengan niat untuk mendapat redha Allah. Tak ada nafkah. Kita setiap hari bagi makan pada anak bini, pada anak isteri. Kita setiap hari beri makan kepada keluarga. Kita setiap bulan bagi belanja kepada mak ayah. Kalau bagi, tetapi sebaiknya bagi. Seorang anak, kalau ayah dia dan ibu dia masih hidup, dia kena fikir untuk beri belanja kepada mereka. Maka itu adalah anak yang mengenang budi. Maka dia sentiasa beri nafkah kepada ibu dia, kepada isteri dan anak dia. Maka Nabi SAW tegaskan, apa sabda Nabi SAW? Sesungguhnya tiada sesuatu nafkah yang engkau berikan dengan niat untuk mendapatkan redha Allah. Nampak dia macam bagi keluarga. Akan tetapi apabila bagi keluarga itu kerana Allah, melainkan engkau pasti akan diberi pahala. Maka daripada sini Nabi SAW betulkan pemahaman manusia. Kadang-kadang manusia itu dianggap hanya sedekah, dianggap hanya pahala bila dibagi bukan keluarga, bila dibagi jauh-jauh, bila dibagi ajnabi, orang yang dia tak kenal, baru itu sedekah, baru itu dikira pahala. Tetapi Nabi ajar, sebenarnya yang penting adalah niat. Apabila kamu beri nafkah kepada keluarga, kerana Nabi suruh dia simpan duit dia tersebut, jangan bagi lebih daripada 1/3. Maka Nabi SAW tegur dia bahawa apabila kamu bagi nafkah pada keluarga, maka itu pun kalaulah kamu niat kerana Allah, maka itu adalah pahala. Sebab itu panjang lebar diterangkan oleh para ulama hadis di sini daripada ucapan Nabi, kalaulah kamu beri nafkah kepada keluarga dengan tujuan kerana Allah, maka pada waktu itu adalah pahala. Maka daripada sini apakah pengajaran yang kita dapat? Pengajaran yang kita dapat adalah bahawa diambil daripada sini, annal insana idza fa'ala mubahan min aklin aw syurbin, bahawa manusia apabila dia buat sesuatu perkara yang harus, seperti mana makan bagi makan keluarga, minum bagi minum keluarga, apa jua perkara yang harus ataupun perkara yang menjadi tanggungjawabnya, apabila dia niat kerana Allah, maka itu adalah pahala. Sama juga, apa jua perkara yang dia biasa buat, macam tidur, pergi kerja, makan, tapi kadang-kadang kita buat dalam keadaan kosong daripada niat kerana Allah. Namun kalaulah dia buat semua itu dengan kerana Allah, maka itu pun adalah pahala. Sebab itu sabda Nabi SAW, sekalipun sesuatu yang engkau suapkan, yang engkau berikan untuk makanan isterimu, hatta ma taj'ala fi imra'atik, sabda Nabi, walaupun makanan yang engkau letakkan, yang engkau suapkan, yang engkau berikan kepada mulut isteri kamu, maka itu pun adalah pahala dengan syarat kerana Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka disebutkan di sini dalam kitab Dalilul Falihin, maka Nabi SAW terangkan di sini sehinggakan suapan makanan yang diletakkan dalam mulut isteri. Kenapa Nabi sebut begitu? Kerana selalunya bahawa itu adalah perbuatan adat. Itu adalah perbuatan yang pada waktu itu adalah perbuatan yang disebabkan disebabkan kerana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, disebabkan mulatafah, kerana nak menyayangi isteri, ataupun talazzuz, ataupun pada waktu itu nak ambil manfaat daripada isteri. Kebanyakan pada waktu ianya adalah lebih kerana keluarga, kerana nafsu, kerana perasaan. Maka Nabi terangkan, walaupun perbuatan yang pada zahir nampak sekadar suami isteri letakkan makanan pada mulut isteri, mana nak dapat pahala? Tetapi di sini dalam kitab Dalilul Falihin disebut, walaupun perbuatan itu zahir nampaknya bukan sedekah, nampaknya bukan beri harta kepada orang lain, tetapi sebenarnya Nabi nak betulkan pemahaman, kalaulah perbuatan itu adalah kerana Allah, maka itu adalah pahala. Hatta kan apa yang kamu biar suapkan dalam mulut isteri, yang kamu letakkan dalam mulut isteri, itu pun sedekah dengan syarat dibuat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah tujuan Imam Nawawi bawakan riwayat ini pada tajuk ikhlas niat, dan kena hadirkan niat. Kena hadirkan niat. Kalaulah kita buat biasa tanpa kerana Allah, tidak dapat pahala. Maka sebab itu daripada sini dua perkara yang mana dinukilkan oleh ulama hadis, bahawa apa jua perkara yang mana perkara itu berkaitan dengan keluarga, bila kita buat, maka kerana Allah mendapat pahala. Kita beri nafkah, kita beri duit belanja pada anak untuk dia belanjakan ke sekolah ataupun untuk dia teruskan kehidupan, kita beri duit kepada keluarga kita, maka itu adalah pahala apabila dia buat kerana Allah. Dan yang kedua, daripada sini juga kata para ulama hadis, apa jua amalan yang harus, apa jua amalan yang harus, seperti makan, minum, tidur, keluar masuk bilik air, ataupun bergerak ke tempat kerja, ataupun melakukan sebarang perjalanan, apa-apa perbuatan yang zahirnya adalah perbuatan yang harus, yang zahirnya bukan ibadah seperti solat, puasa dan lain-lain, tetapi apabila perbuatan yang harus, apabila dibuat kerana Allah, maka itu pun adalah pahala. Lalu daripada sini panjang lebar dalam kitab Dalilul Falihin menerangkan ini. Daripada sini pengajaran yang kita dapat, apakah dia? Pengajaran yang kita dapat, hakikatnya 24 jam hidup kita adalah pahala. Itu pengajaran dia. 24 jam hidup kita adalah pahala. Sebab itu Imam Nawawi bawakan riwayat ini supaya kita faham bahawa hakikatnya, kalau sebab itu beliau letakkan tajuk ikhlas kerana Allah dan hadirkan niat. Kenapa? Sebab hakikatnya 24 jam hidup kita boleh jadi pahala. Kita bangun pagi, maka pada waktu itu kita bangun dengan niat untuk solat subuh, untuk beribadah ataupun untuk qiyamul lail, pahala. Kemudian kita duduk dalam majlis ilmu dengan niat kerana Allah, maka itu adalah pahala. Sarapan ataupun sahur kerana Allah, maka itu adalah pahala. Pergi ke tempat kerja, duduk dalam kereta, perjalanan setengah jam, 1 jam, itu semua adalah pahala bila kita buat kerana Allah. Kejap lagi kita sarapan, kalau kerana Allah, maka pada waktu itu adalah pahala. Apa maksud kerana Allah? Supaya dengan makanan itu kita boleh mentaati Allah, beribadah kepada Allah, maka itu adalah pahala. Kita hantar duit untuk keluarga, kita bagi duit pada keluarga, maka itu adalah pahala. Maka hakikatnya 24 jam hidup manusia adalah ibadah, adalah pahala. Apabila diambil teguran Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana sebenarnya kehidupan manusia itu seluruhnya boleh menjadi pahala. Seterusnya sabda Nabi SAW ketika mana dah menegur dan juga memberi pemahaman kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, maka pada waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah saya akan ditinggalkan di Mekah? Apakah aku akan meninggal dunia di Mekah? Maka apakah jawapan Nabi? Yang itu insya-Allah kita sambung esok.
kerana masa telah habis. Kita telah selesai 30 minit. Saya kadang-kala saya lebih suka buat perkongsian 30 minit, kerana saya pasti ramai yang mana ada tugasan yang lain, kerja yang lain. Kita sambung balik hadis yang ke-6 ini esok insya-Allah. Lalu alhamdulillah kita telah selesaikan siri yang ke-6, perkongsian Riyadhus Salihin. Moga-moga bermanfaat. Kita bukanlah sekadar nak habiskan kitab dengan segera, tetapi kita nak ambil pengajaran-pengajaran supaya kita boleh bawa ajaran Nabi ini dalam kehidupan. Lalu kita sambung esok setiap hari jam 6.30 pagi. Kadang-kala saya terlewat 6.35 pagi. Kita akan buat perkongsian hadis kitab Riyadhus Salihin. Moga-moga kita boleh ambil pengajaran daripada sabdaan-sabdaan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian 8 pagi kita ada hayati Quran, 9 pagi perkongsian syama'il. Cumanya setakat ini perancangannya perkongsian subuh, perkongsian Riyadhus Salihin, hadis adalah waktu PKP di Selangor sahaja. Lalu selagi mana ada PKP, insya-Allah kita kongsikan. Selepas daripada itu kita lihat macam mana. Moga-moga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kepada yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah Umar Aziz. Banyak perkongsian menarik yang kita kongsikan di Telegram Kuliah Umar Aziz. Sebentar lagi saya akan kongsikan satu lagi hayati Quran di Telegram Kuliah Umar Aziz. Maka jemput sahabat-sahabat untuk yang belum join, untuk join Telegram Kuliah Umar Aziz. Kita jumpa jam 8 pagi dalam hayati Quran insya-Allah.